Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'd. Tuan-tuan sidang Jumaah yang dikasihi sekalian, pada tengah hari ini memandangkan kita masih lagi membawa mood bulan Ramadan yang lalu, iaitu kesediaan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah itu masih hangat lagi. Maka saya memilih sepotong hadis Nabi dalam mengulas mood yang kita masih ada lagi ini, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda, "Idza aradallahu li'abdin khaira ista'malahu." Kemudian sahabat bertanya, "Wa kaifasta'malahu ya Rasulullah?" Qala, "Yufikuhu bi'amalin hatta yuqbadu alaihi." Yang bermaksud, kata baginda, jika Allah ingin memberi kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan menjadikan orang itu dipergunakan. Di mana dalam hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam menggunakan istilah khaira, dan khaira itu merujuk kepada makna baik, merujuk kepada makna keberuntungan. Malah ada juga nas-nas yang merujuk kepada khair itu maksudnya syurga. Jadi nampaknya makna kepada perkataan khair itu berlegar kepada ataupun berlegar di sekitar keberuntungan kita. Sama ada keberuntungan itu maksudnya Allah beri kita kebaikan, keberuntungan itu maksudnya Allah redha dengan kita, ataupun keberuntungan itu maksudnya Allah masukkan kita ke dalam syurga. Apapun makna yang dimaksudkan itu, semuanya merujuk kepada kita juga yang dapat untung. Dan berfikir dalam kerangka itu sebenarnya adalah naluri manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Innal insana lihubbil khairi lasyadid." Mana dalam ayat itu Allah menyebut perkataan khair. Sesungguhnya manusia itu amat suka kepada kebaikan yang teramat sangat. Jadi saya rasa jika itulah kita sebagai manusia, dan hadis pun menyatakan perkara sedemikian, maka pastinya lah tajuk ini begitu menarik perhatian kita. Kerana baginda SAW menyatakan kepada kita, bila Allah ingin berikan kebaikan, bila Allah ingin berikan keberuntungan, bila Allah ingin berikan syurga kepada seseorang, maka itu menunjukkan bahawa kita perlu beri perhatian kepada kenyataan itu. Maka baginda mengatakan tanda orang itu akan mendapat kebaikan ataupun syurga daripada Allah apabila Allah menjadikan seseorang itu orang yang dia pergunakan. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita perlu melihat diri kita, adakah kita bersedia untuk menjadi manusia yang dipergunakan oleh Allah, manusia yang menjadi kuli kepada Allah Subhanahu wa taala,
Kerana dalam kenyataan itu menunjukkan sesiapa yang di kalangan kita ini dijadikan oleh Allah sebagai orang yang dipergunakan untuk kebaikan orang lain, maka itu adalah orang yang paling disukai oleh Allah. Jadi untuk menjadi orang yang dipergunakan oleh Allah itu, tuan-tuan, lazimnya orang itu mempunyai 3 ciri. Dan kita boleh lihat ketiga-tiga ciri itu ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ciri yang pertama, orang itu dia tidak kisah sangat dengan status sosialnya. Yang penting hidup dia tadi boleh buat sesuatu untuk manusia lain. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala begitu berbangga dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah tak pernah menyebut nabi itu dengan satu status yang tinggi. Sebaliknya Allah memperakui bahawa baginda adalah hamba dia. Di malam Isra' dan Mi'raj, Allah tidak menyebut baginda sebagai Rasulullah. Allah tidak menyebut baginda SAW sebagai insanul kamil. Allah tidak menyebut baginda dengan nama-nama yang gemerlapan. Sebaliknya Allah menyebut subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya Allah apabila dia sukakan kepada seseorang, Allah berbeza dengan manusia, di mana raja-raja kita bila suka pada orang, dia bagi gelar Tan Sri Tun yang hebat-hebat. Tapi Allah bila dia suka dengan seseorang, dia bagi gelar yang pada manusia paling hina, tetapi pada Allah amat dia suka, iaitu hamba. Jadi bersedialah kita untuk menjadi orang yang menghina diri semutlaknya kepada Allah, kerana itulah yang disukai oleh Allah. Perkara yang kedua, tuan-tuan, apabila Allah SWT ingin ataupun suka kepada seseorang itu, Allah akan jadikan orang itu ke mana saja dia pergi, orang akan dapat manfaat dari dia. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai Nabi Isa, ketika mana Allah berbicara mengenai para nabi, dan sehinggalah ketika mana Allah berbicara mengenai baginda sallallahu alaihi wasallam, dan baginda pula mengungkapkan kepada kita bahawa orang yang paling Allah suka adalah orang yang setiap kali dia bertemu dengan sesiapa yang lain, orang lain akan mendapat manfaat. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya, Ustaz, apa indikator orang tu baik, Ustaz? Kalau tuan-tuan tanya saya menggunakan indikator ialah bila orang jumpa dia, orang dapat manfaat. Saya tak guna indikator orang tu kerap mari masjid. Kerana macam-macam orang mari masjid sekarang. Ada orang mari masjid kerana dia kontraktor masjid, jaga elektrik. Jadi dia mari masjid bukan kerana dia nak buat baik, sebab dia dapat projek dari masjid. Ada orang mari masjid kerana macam-macam. Tapi kalau dia orang baik, siapa pun jumpa dengan dia, dia akan memberi manfaat. Dan itulah yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda, dan itu jugalah yang dinyatakan oleh Allah dalam hadis qudsi, di mana baginda SAW menyebut khairukum anfa'akum linnas, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling kerap, paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Yang ketiganya, tuan-tuan, apabila Allah SWT menyukai seseorang itu, maka kita dapati pada orang itu perkara yang ketiga, iaitu apa yang dia lakukan hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharaplah, tuan-tuan, apabila kita sebut kita ingin menjadi orang yang diberi kebaikan sebanyak-banyaknya oleh Allah, maka lengkapkanlah diri kita dengan 3 perkara tersebut,
iaitu kita hanya berbangga dengan Allah dengan menghina diri kita sehina-hinanya di depan Allah, bukan di depan manusia. Kita jadilah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Dan yang ketiga, semua kita lakukan itu hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, apabila baginda menyatakan bahawa bila Allah ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, Allah akan mempergunakan seseorang itu, maka muncullah sahabat yang dengar hadis itu, dia tak faham seperti kita juga. Cuba sahabat tu faham, dia pun senyap dan tak kata apa. Jadi kita nak tanya Nabi, Nabi dah wafat. Jadi sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang bila kita duduk dalam satu kelas, kita jangan rasa seronok sangat berkawan dengan orang cerdik saja. Kadang-kadang orang bodoh ni ada faedahnya juga. Ataupun kadang-kadang ada orang yang kita rasa dia menyusahkan itu ada faedahnya juga. Saya tidaklah mengatakan isteri Nabi itu tak baik. Tapi kadang-kadang kalau kita baca kisah mengenai Aisyah radhiyallahu taala anha, salah satu ciri yang ada pada Aisyah itu, dia ni selalu banyak trouble, ada banyak masalah je. Dan kita tahu baginda SAW bila dia nak keluar bermusafir lama, dia sering bawa isterinya, dan dia bawa isteri dia tadi mengikut undian. Jika undi itu jatuh pada Aisyah, dia pun bawa Aisyah. Jadi setiap kali baginda SAW bawa isteri-isterinya yang lain, tak ada masalah. Tapi setiap kali bawa Aisyah, ada je masalah. Jadi kalau nak dilihat kepada masalah itu tuan-tuan, kita mestilah akan kata, apalah engkau Aisyah, menyusah je. Saya dulu berfikir begitulah, tapi saya tak akan katalah macam tu kerana dia isteri Nabi. Tapi secara kisahnya itulah Aisyah. Tapi tuan-tuan, cuba kita lihat apa pula kata para ulama mengenai masalah yang dibawa oleh Aisyah itu. Di mana para ulama mengatakan kerana Aisyah banyak masalah lah kita dapat banyak pengecualian. Cuba dia tak ada masalah. Cuba Aisyah ni macam isteri Nabi yang lain, tak ada buat masalah, maka rasanya kita pula bermasalah. Jadi ada 3 masalah yang dibuat oleh Aisyah menyebabkan kita dapat kemudahan. Jadi kita jangan marahlah dekat Aisyah, kita kena terima kasihlah dekat dia. Mujur dia buat masalah, penyelesaiannya kita dapat. Salah satu perkara yang dibuat oleh Aisyah menyebabkan bermasalah ialah kerana dia selalu hilang kalung dia. Dia ada rantai. Oleh kerana dia masa tu muda lagi, mungkin careless ke macam mana, selalu tertanggal rantai tadi. Jadi bila nak cari dalam hutan, ianya sukar nak jumpa sehingga menyebabkan terlepas waktu solat. Dan air pun tak ada masa tu. Maka muncullah Aisyah hilang kalung, maka turunlah ayat mengenai tayammum. Cuba bayangkan kalau kalung Aisyah tu tak hilang, maka tak turunlah ayat tayammum. Bagaimana kita kalau berlanggar patah kaki nak tayammum? Ayat tayammum tak ada, maka kena basuh juga. Allah nanyalah pula tuan-tuan. Jadi apa yang boleh difahamkan ialah kadang-kadang bila duduk ramai-ramai ni, bila ada orang banyak tanya, kita jangan marah kat dia. Sebab dia sedar dia tak faham, maka dia membantu orang lain yang datang kemudian tak faham macam dia. Jadi mungkin orang lain faham. Jadi sahabat tadi, bila Nabi sebut bila Allah ingin memberi kebaikan ataupun memberi syurga kepada seseorang, maka Allah akan mempergunakan orang itu. Jadi cuba bayangkan kalau sahabat yang lain semuanya faham dan tak tanya. Kita pun sampai hadis tu macam mana Tuan-tuan pun tanya saya, tak tahu saya nak jawab macam mana, saya bukan Nabi. Tuan-tuan, muncullah ada sahabat yang tak faham, maka sahabat pun tanya, wa kaifasta'malahullah, ya Rasulullah, bagaimana agaknya Allah itu dia pergunakan seseorang? Bagaimana agaknya Allah pergunakan seseorang? Maka baginda SAW menjawab soalan tersebut dengan kata baginda, yufiquhu bi'amalin hatta yuqbadu alaih. Maksudnya Allah akan jadikan kita suka kepada beberapa amalan dan kita buat amalan tersebut sampai kita mati. Jadi tuan-tuan,
Pernyataan sebelum soalan itu ditanya nampak macam payah sangat nak jadi orang yang dipergunakan oleh Allah. Tapi bila orang itu tanya Nabi, nampaknya tak adalah payah sangat. Iaitu Allah jadikan kita suka melakukan beberapa perkara yang baik, dan perkara yang baik itu akan kita buat sampai kita mati. Jadi tuan-tuan, untuk mengulas mengenai perkara tersebut, saya tak mampu nak ulasnya sampai habis dalam kuliah ini. Perlu kepada kuliah yang kedua, iaitu pada minggu depan saya ada kuliah subuh di sini, sambung daripada yang itu. Pada tuan-tuan yang tak duduk kat sini, tuan-tuan tengoklah apa panggil rakaman Tuan Haji Nordin. Ada Tuan Haji Anwar ada buat rakaman tu ya. Okey, konsepnya begini tuan-tuan. Apabila baginda menyatakan Allah ni bila dia sukakan kita, maka dia akan jadikan kita pilih beberapa amalan yang Allah suka, kemudian kita buat amalan tersebut sampai mati. Jadi daripada kenyataan itu tuan-tuan, para ulama mengulasnya ada 3 perkara. Ya, ada 3 perkara yang harus kita faham dari kenyataan itu. Perkara yang pertama tuan-tuan ialah Allah ini dia dah ada beritahu dekat kita perkara-perkara yang dia suka. Dia beritahu kat kita, dia suka benda ini. Dia suka benda ini, dia suka benda ini. Dia ada beritahu dekat kita dia suka benda itu dan benda ini. Kemudian baginda SAW pun ada menyatakan perkara-perkara yang Allah suka benda itu dan suka benda ini. Kalau tuan-tuan tanya saya secara detailnya, saya boleh bahagikan bahawa perkara yang Allah suka itu terbahagi kepada 2. Pertama, perkara-perkara yang berkait dengan memuji Allah ataupun beribadah kepada Allah. Dan ianya tak banyak, ada lebih kurang 20 perkara sahaja. Yang mana Allah sebut, Nabi pun sebut mengenai perkara-perkara yang Allah suka dengan ibadah. Tadi ada lebih kurang 22 perkara begitu. Yang banyaknya tuan-tuan ialah perkara yang Allah nyatakan berkali-kali dan begitu tegas kenyataannya bahawa dia suka sangat kepada perkara-perkara yang berkait kita sesama manusia. Perkara itu tuan-tuan, saya ada lebih kurang 40 perkara. Maksudnya ibadah yang Allah sebut dia suka ada 20. Perkara yang berkait dengan manusia yang Allah suka ada 40. Jadi bermaksud semuanya ada 60. Kalau kita bahagikannya, maka kita akan dapati nisbah 21. Maksudnya perkara yang berkait dengan manusia yang Allah suka ada 40 perkara. Perkara yang Allah suka berkait dengan ibadatnya ada 20 perkara. Jadi nisbah 21 itu tuan-tuan, mari kita tengok kepada praktis agama di kalangan kita orang Islam. Kita tengok praktis agama. Bila kita tengok praktis agama di kalangan kita, kita dapati nisbahnya amat janggal ataupun amat songsak, di mana kenyataan Allah dan Rasul dalam perkara yang Allah suka nisbahnya 21, iaitu 2 perkara yang berkait dengan manusia, 1 perkara berkait dengan Allah, iaitu 20-40. Tapi praktis hidup kita beragama di kalangan kita orang Melayu atau orang Islam di Malaysia, dia jadi terbalik. Kita lebih suka buat perkara yang berkait dengan ibadah, dan kita amat tak suka buat perkara berkait dengan manusia. Dia jadi terbalik sangat tuan-tuan. Maksudnya kalau ada 20 perkara itu berkait dengan Allah, mungkin kita akan pilih sampai 12 perkara. Tapi bila berkait dengan manusia sedangkan dia ada 40, kita pilih 2 atau 1. Jadi tuan-tuan rasa corak kita hidup beragama tu betul ke tidak? Kalau betul, kenapa agama sebut Allah suka 40 perkara benda yang berkait dengan manusia?
40 perkara. Jadi oleh kerana itu, supaya cara kita beragama itu tuan-tuan tidak kelihatan songsang, maka mari kita lihat bagaimana konsep itu harus difahami secara teorinya dulu. Lepas tu saya akan sebut apa 20 perkara yang Allah suka yang berkait dengan ibadat, dan apa 40 perkara yang Allah suka berkait dengan manusia tadi. Misalnya tuan-tuan, apabila kita sebut perkara yang Allah suka tadi, lazimnya perkara yang Allah suka itu tuan-tuan, dia akan berkait rapat dengan satu perkara. Perkara yang Allah suka itu, dia berkait rapat dengan satu perkara, iaitu nafsu tak suka. Iaitu nafsu tak suka. Semua benda yang Allah suka, nafsu tak suka tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan dengar orang sufi kata perkara yang paling Allah suka ialah perkara yang paling nafsu tak suka, itu adalah konsep yang betul dalam mengulas mengenai apa yang Allah suka. Jadi sekarang tuan-tuan, kita dah tahu ya, bila Allah Subhanahu Wa Taala ingin memasukkan kita ke dalam syurga, maka dia akan jadikan kita memilih beberapa amalan dan kita buat amalan tersebut sampai mati. Jadi sekarang tuan-tuan dah tahu kita kena pilih daripada 60 amalan yang akan saya sebut itu, nisbah yang betulnya adalah 4-1. Maafkan saya, 2-1. Daripada 40 tu, kalau tuan-tuan dah pilih 6, maka tuan-tuan pilihlah daripada 20 itu 3. Maka itu barulah kena nisbah yang betul. Okey tuan-tuan, itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua tuan-tuan, Allah SWT apabila dia mahukan kita tadi jadi petugas dia ataupun orang yang dipergunakan oleh dia, kita hendaklah berupaya ataupun mampu melakukan perkara yang kita nak buat itu sampai kita mati. Jadi untuk memastikan apa yang kita buat itu tuan-tuan, kita boleh buat dia sampai mati, maka tuan-tuan haruslah memilih secara horizontal terlebih dahulu, barulah memilihnya secara vertikal. Maksud saya horizontal di sini ialah tuan-tuan perlu senaraikan 60 benda yang Allah kata dia suka tadi, maka tuan-tuan cuba buat satu-satu. Ya, tuan-tuan cuba buat. Misalnya disebut dalam satu hadis bahawa Allah suka kepada orang yang sembahyang di awal waktu. Maka tuan-tuan cubalah dulu buat. Okey kot, sebab pencing tak ada kerja lain. Okeylah. Ada dah tu satu tu tuan-tuan kan. Kemudian disebut dalam hadis yang lain pula, Allah suka sangat apabila kita hubung silaturahim. Jadi apabila kita sebut Allah suka kita hubung silaturahim, ramai kita memahami bahawa silaturahim itu kita buat baik dengan kawan-kawan. Tuan-tuan, silaturahim tidak bermula dengan kawan, tuan-tuan. Silaturahim bermula dengan adik-beradik. Kita boleh baik dengan kawan-kawan kita sebab kita boleh pilih kawan yang satu kepala dengan kita. Tapi kita tak boleh pilih adik-beradik kita. Lebih-lebih lagi musim politik banyak ni, lagilah payah nak berbaik, tuan-tuan. Lagi yang payah. Anak saya pun sokong parti lain, saya sokong parti lain. Bila duduk makan pun rasa berbulu je. Itu anak kita dah, tuan-tuan. Abang kita, adik kita. Jadi ramai orang dia kata, saya hubung silaturahim Ustaz. Saya ada geng orang-orang pencing, satu MCKK ke apa-apa benda. Saya baik. Lah, itu silaturahim yang kita pilih orangnya. Maka itu tak dijanji pun Allah suka. Yang Allah suka buat adik-beradik, tuan-tuan. Saya jumpa ramai je orang kaya, tuan-tuan. Dia tolong kawan dia, tapi dia tak tolong adik dia, tuan-tuan. Dia tak tolong abang dia, tuan-tuan. Jadi dia pun klaim boleh masuk syurga tu Ustaz. Ada dah hadis Nabi sahih. Nabi kata siapa yang nak umur panjang hendaklah dia hubung silaturahim. Saya hubung silaturahim. Kawan-kawan saya susah, saya bagi je 20,000, 30,000. Lepas tu adik, Datuk,
Oh, adik tu loncai, tak perlu. Oh pula, tuan-tuan. Jadi bermaksud dia telah menyalah tafsir, tuan-tuan. Jadi sebab itu bila disebut satu benda itu, tuan-tuan, mesti difahami dengan makna yang betul dan kita cuba. Mungkin kita tak mampu benda tu, kita pergi kepada perkara yang lain dan seterusnya. Jadi bila senarai itu sudah kita ada, apa salahnya kita cuba yang semua tadi 60 tu. Daripada 60 itu, maka ada benda-benda yang kita suka dan ada pada ruang yang kita boleh buat, tuan-tuan. Misalnya ada satu hadis Nabi, tuan-tuan. Hadis tu saya lama dah simpan, sebabnya saya tak boleh nak buat. Di mana baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah Subhanahu wa taala begitu gembira jika seseorang itu ada akses dengan pemerintah. Kemudian dia membawa masalah rakyat kepada pemerintah. Sama ada pemerintah itu dengar ataupun tidak, Allah tak kisah. Yang penting dia tolong sampaikan. Jadi saya tak ada akses dengan orang politik. Saya tidak mana-mana. Satu hari dibawa untuk berceramah depan Tuanku Sultan Selangor. Oh, saya happy sungguh, tuan-tuan. Sebab saya mana ada akses dengan Tuanku Sultan. Kali itu Tuanku Sultan dengar saya ceramah. Mesti lepas dengar ceramah, ajak makan dengan Tuanku. Oh, saya tunggu saat tu je, tuan-tuan. Jadi bila sudah makan tu, tuan-tuan, saya pun terus praktis hadis Nabi tadi. Allah suka sangat kepada seseorang yang boleh bawa masalah rakyat kepada pemerintah. Sama ada pemerintah tu dengar ataupun tak dengar, itu cerita lain. Saya pun bercakap sampai saya terlupa adab sopan cakap dengan tuanku. Saya cakap lah sekali. Datuk Bentara Jaya kata, Ustaz boleh diam tak? Aduh, cakap Ustaz. Lepas tu dia tak bagi dah. Sampai sekarang tak bagi. Tak apalah, tuan-tuan. Setidak-tidaknya sekali dapat guna terus, tuan-tuan. Jadi bagi tuan-tuan yang mungkin dekat dengan Perdana Menteri, mungkin dekat dengan itu dan ini, jangan asyik cerita projek je. Ceritalah masalah rakyat. Bawa je cerita. Dia nak dengar, dia tak nak dengar, itu masalah dia, tuan-tuan. Ada satu jemaah dekat satu masjid, tuan-tuan, dekat USJ tu. Masa Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, dia cakap dekat saya dengan Perdana Menteri tu macam ni, Ustaz. Nak tunjuk kamcing betul lah. Macam tu. Saya kata Alhamdulillah, Tuan Haji ada akses yang baik dengan Perdana Menteri. Boleh tak beritahu dekat dia perkara ini 1, 2 dan 3? Oh, payahlah Ustaz. Oh, payah. Tadi cara sebut tu bukan. Sebut je lah, tuan-tuan, apa salahnya? Jadi tuan-tuan, kita duk ingat kita nak masuk syurga tu kena semayang banyak je, pergi haji banyak je. Sedangkan banyak lagi pintu untuk kita masuk syurga dengan lebih mudah. Tapi kita tak buat, tuan-tuan. Kita tak buat. Maka kesian dekat tuan-tuan. Nampaknya ustaz lah mudah masuk syurga berbanding dengan tuan-tuan. Sebab ada 60 benda, tuan-tuan. Jadi sebab itu bagi tuan-tuan yang tak dapat ikuti kuliah subuh hari Ahad nanti, jangan lupa subscribe video yang dibuat oleh Tuan Haji Anwar, tuan-tuan. Memaksanya, tuan-tuan, sebenarnya Allah itu tak adalah payah sangat nak masukkan kita dalam syurga. Sebab dia maha kaya dan syurga itu memang dia buat untuk kita semua. Kalau kita tak masuk semua, dia nak buat apa syurga luas-luas, tuan-tuan? Cuma mungkin kita tak tahu cara nak masuk syurga itu ataupun tidak diberitahu. Selalu diberitahu dekat kita masuk syurga tu payah. Masuk syurga tu payah. Masuk syurga tu payah. Akhirnya kita kata tak apalah, tak masuk pun, alumni neraka dululah, lepas tu baru masuk syurga. Jadi rugilah tuan-tuan berfikir macam tu. Kita harus berfikir bahawa peluang itu cukup ada dan cukup luas. Tinggal lagi kita memilih secara horizontal dahulu, iaitu kita cuba sebanyak mungkin yang kita boleh cuba. Nanti dari banyak-banyak yang kita cuba itu adalah amalan-amalan yang kita rasa sesuai untuk diri kita buat, maka kita buatlah dia sampai mati. Ada seorang, tuan-tuan, dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya cemburulah dengan kerajaan. Dia menjadi sebab kepada beri rumah kepada orang miskin dan itu adalah pahala yang besar. Saya nak jadi pemerintah, payahlah Ustaz, parti pun tak ada, ahli parti pun tak isi. Ustaz, ada tak
cadangan untuk saya ni tolong orang, tapi pahalanya banyak tak habis-habis, tapi duit saya taklah banyak sangat. Saya pun tanya dia, nak tolong berapa orang? Dia kata kalau 100-200 orang tu boleh tolong. Bajet satu orang berapa? Bajet dia janganlah banyak sangat, 500 ke 1000. Oh, ada idea, ada. Idea apa Ustaz? Bagi orang Kuala Lumpur, perkara yang paling dia sukar ialah mati di mana. Betul kan? Dulu tuan-tuan, yang kawan-kawan kita yang dah mati, paling kurang ada lot lagi dekat Kiara tuan-tuan. Kan Kiara dah penuh dah tuan-tuan. Lagi kat mana? Malah orang yang tak duduk kat Kuala Lumpur pun tipu alamat nak tanam dekat Kiara. Dia ingat siapa tanam kat Kiara tu masuk syurga kan ikut. Kadang kita selalu jumpa orang menipu, duduk Seremban tanam dekat Bukit Kiara pakai alamat abang dia. Kenapa pula? Oh, ini selalu masuk TV. Jadi dia ingat masuk syurga lah tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila kita risau tentang kubur kita nak mati, kenapa kita tak baca beberapa hadis Nabi yang menyebut bahawa sesiapa yang memberi seseorang itu kubur, bagi orang tu kubur kepada seseorang, maka dia dikira memberi kediaman kepada orang itu, pahalanya sampailah hari kiamat tuan-tuan. Jadi kubur itu murah je kos tuan-tuan. Nak buat rumah kos rendah 80,000 tuan-tuan. Kena jadi Perdana Menteri dulu baru lulus tuan-tuan. Tapi kalau nak beri kubur, wah, kalau macam tu pahalanya sama, kosnya rendah, boleh-boleh Ustaz. Jadi orang tu tadi, saya pun cadang kat dia, belilah satu tanah dekat Ulu Langat, wakafkan dia jadi kubur tuan-tuan. Jadi setiap orang yang tanam di kubur tanah yang dia wakafkan itu, dikira memberi tempat tinggal kepada mayat itu sampai kiamat tuan-tuan. Jadi sebenarnya tuan-tuan, tak payah pun nak buat baik, tapi mungkin tuan-tuan tak dengar ustaz beritahu perkara tersebut, maka tuan-tuan pun dapatlah laluannya kecil. Jadi seperti yang saya sebut, kita dah nak masuk zuhur dah. Nanti untuk seterusnya Tuan Haji Anwar tolong buat rakaman, maka tuan-tuan ikutlah sampai 5-6 siri, habis 60 perkara tersebut, maka tuan-tuan pilihlah apa yang tuan-tuan nak, maka tuan-tuan buatlah perkara tersebut sampai tuan-tuan meninggal dunia. Kerana itulah yang dimaksudkan dengan hadis Nabi, kita menjadi orang yang dipergunakan oleh Allah, iaitu kita melakukan beberapa perkara yang Allah suka dan kita lakukannya sampai kita meninggal dunia. Moga Allah SWT merahmati kita semua dan memberikan kita ketakwaan dan menjadi orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.